Apa khabar semua? Korang pernah dengar tak pasal Metaverse? Perkataan Metaverse ni jadi kecoh baru-baru ni sebab pengasas Facebook, Mark Zuckerberg, buat satu video yang menunjukkan diorang nak develop Metaverse ni secara besar-besaran. Kalau anda perasan sekarang, kalau buka Instagram, Facebook dengan WhatsApp, dekat start screen tu, dekat bawah tu ada tulis by Meta. Maknanya, parent company Instagram, Facebook dengan WhatsApp ni, nama dia dah tukar kepada Meta. Kalau dulu nama Facebook je. Jadi kalau universe ni adalah alam semesta, Metaverse ni macam seolah-olah alam maya company Meta ni lah. Dan diorang claim yang Metaverse ni adalah next generation punya internet. Maknanya satu hari nanti semua orang akan ada account dalam Metaverse ni dan nak tak nak akan kena hidup dalam tu juga. Tapi sebab konsep Metaverse ni awal lagi, bila dengar presentation Mark ni macam melebih-lebih pun ada, macam tak logik pun ada, macam bahaya pun ada. Jadi jom kita tengok, betul ke Metaverse ni akan jadi dan apakah kelebihan dan kekurangan dia. Baik, disebabkan internet sekarang sangat laju dan hampir satu dunia dah ada akses pada internet, sebenarnya saya sendiri pun ada terfikir, kita sebenarnya dah boleh buat satu dunia lain macam dunia maya dekat dalam internet ni. Contohnya kalau kita main game kan, kita sebenarnya memang dah connected pada dunia maya ni, tapi cuma melalui screen saja. Tapi sekarang ni dah ada online gaming kan, lagi best dapat main dengan orang lain, dan tambah-tambah lagi best kalau dapat main dengan kawan-kawan. Tapi still kita masih limited dekat screen kita. Maknanya bila dah habis main game tu, habislah kan. Kalau main bola, lepas tu nak main F1 pula, kena keluar dulu, lepas tu tukar game, lepas tu ulang-ulang lah benda itu. Cuba bayangkan sekarang kalau kita guna VR headset, maknanya dah tak guna screen flat yang biasa tu. Jadi game ni akan bertambah imersif dan makin seronok lah nak main. Dan sekarang bayangkan pula, kita boleh main game, lepas tu tak payah keluar terus ke alam sebenar ni. Kita boleh duduk je dalam alam maya tu 24 jam dengan kawan-kawan yang kita main game tadi. Contohnya kalau main bola, lepas tu rasa nak main basketball pula lah. Korang tak payah nak keluar game bola tu, masuk game basketball. Mungkin dalam alam tu kita boleh keluar je dari stadium tu, jalan kaki, jalan sikit, dan lepas tu sampailah stadium basketball pula. Lepas tu dah puas main, katakan malam ni ada konsert pula tempat lain. Okey, jadi keluar dari stadium basketball tu, jalan pula sikit lagi, pergi dekat konsert pula. Lepas tu, apa lagi aktiviti yang ada dalam Metaverse ni, tak kira developer dia dari negara mana pun, kita akan boleh akses. Of course lah, nanti akan ada akses yang restricted, nak kena bayar dulu. Jadi, kita pun bayarlah untuk masuk. Maknanya Metaverse ni juga akan jadi pusat ekonomi yang baru. Mungkin Metaverse tu virtual, tapi transaction tu menggunakan duit sebenar yang kita ada. Jadi, inilah yang Mark Zuckerberg bayangkan next generation internet ni, ataupun apa yang dia panggil sebagai Metaverse. Jadi kalau ikut bayangan dia, satu hari nanti manusia akan sentiasa pakai VR headset ni, dan berjuta-juta manusia ni akan connected dalam satu virtual reality yang gegasi. Dia macam satu alam lain selain dari alam yang sebenar, dan semua orang ada dekat situ. Jadi kalau ikutkan, dia punya prediction ni memang gila lah. Tapi bila difikirkan balik, benda ni tak impossible sebenarnya. Kalau internet ni betul-betul pantas, contohnya seorang doktor pakar ni duduk dekat US, patient pula dekat Malaysia, mungkin dia seorang je lah pakar penyakit tu dalam dunia ni. Jadi tak mustahil dia boleh buat surgery untuk orang Malaysia ni immediately tanpa dia perlu terbang ke Malaysia. Buat dalam Metaverse je. Sebab internet ni sebenarnya manusia pun tak tahu apa dia dan apa yang dia boleh buat. Memang betul internet ni boleh menghubungkan semua orang dekat mana-mana saja. Tapi apa potential internet tu kita pun tak tahu lagi. Bukan nak kata kita ni, founder Google sendiri, Larry Page dengan Sergey Brin, saya baca buku diorang pun kata diorang tak tahu internet ni apa sebenarnya. Ini founder Google yang cakap tau. Dan bila kita tak tahu internet ni apa atau Metaverse ni apa, kita pun tak akan tahu benda ni baik ke buruk sebenarnya. Nak kena buat dulu baru tahu benda ni baik ke buruk. Jadi kalau ikutkan, kita dekat alam yang betul ni, kita ada social structure kita ada economic structure, negara kita ada sempadan dan sebagainya. Tapi kalau semua orang dari seluruh dunia masuk ke dalam Metaverse ni, social structure yang ngam dengan budaya kita ni memang tak ada lagi lah. Semua orang bebas dengan ideologi masing-masing, dan yang boleh kontrol benda ni hanya company Meta saja. Dia yang akan set social structure macam mana, siapa yang kita kena respect, konten apa yang dia nak kita tengok dan sebagainya. Even sekarang pun dekat Facebook atau apa-apa social media sebenarnya,
Diorang akan display apa yang diorang rasa kita nak tengok je. Sebabnya diorang nak kita spend masa kita selama mungkin dekat platform diorang. Dan akhirnya diorang boleh push iklan yang membuatkan kita nak beli benda tu. Iklan macam ni lah. Jadi benda ini zaman sekarang dah berlaku. Kalau zaman akan datang nanti dalam metaverse, apa yang akan berlaku pun kita tak tahu. Sebab dia punya proposal ni memang menarik. Dengan beli alat VR tu saja, kita dah boleh akses keseluruhan dunia metaverse tu. Dan of course, diorang akan buat VR yang menarik dan mampu milik. Diorang rugi pun tak apa sebab diorang akan buat balik duit masa kita beli barang dalam metaverse tu nanti. Entah-entah nanti headset VR tu boleh bagi percuma je. Jadi kita yang asalnya tak nak masuk metaverse ni pun akan termasuk juga. Dan setakat ni nampak macam player terbesar untuk metaverse ni adalah Facebook dengan Microsoft. Microsoft pun tak nak kalah juga sebenarnya sebab Microsoft ni dia kuat dekat game. Dan recently dia ada purchase satu company yang kontrol banyak game ni dengan harga 70 bilion USD ataupun 280 bilion ringgit. Beli macam tu je. Jadi mungkin Microsoft nak guna game-game ni sebagai entry point untuk orang ramai masuk ke dunia metaverse dia. Cuma approach dia lain sikit lah dengan Facebook. Kalau Microsoft ni dia lebih kepada beli semua game yang ada dan somehow dia akan combine semua experience dalam game ni. Kalau Meta pula, dia orang nak cuba develop game ni sendiri dari bawah. Sebab diorang pun tak ada kepakaran sangat buat game ni. Yang kontrol market game ni lebih kepada Sony dengan Nintendo. Dan dua company ni tak ada sebut pula pasal metaverse. Even Google pun tak cakap apa-apa. Tapi saya rasa diorang ni ada je develop metaverse version diorang sendiri. Cuma diorang belum reveal lagi. Bayangkan YouTube yang korang tengah tengok sekarang ni dalam metaverse. Mungkin korang boleh berada dengan saya dalam studio saya ni secara virtual reality. Siap boleh angkat tangan tanya soalan lagi. Dah macam dalam kelas yang sebenar. Lepas tu pergi bilik sebelah, ada pula YouTuber lain pula. Menarik juga tu kan. Contoh kalau tengok Nas Abdullah review kereta contohnya. Kita boleh naik kereta tu virtually, duduk dekat sebelah dia, siap boleh rasa G-Force tu. Kalau orang naik roket pergi angkasa lepas, kita boleh tompang sekali dekat sebelah dia pun boleh. Mungkin nak kena bayar lah. Jadi potential dia sangat luas. Tapi macam mana nak dapat G-Force dekat rumah sendiri tu, sekarang ni tak terfikir lagi lah macam mana. Mungkin diorang jual rig ke yang kita boleh beli untuk rasa real experience macam ni. Jadi bertambah-tambah lah diorang punya kaya. Itu belum lagi sampai level kita boleh beli barang guna digital currency macam Bitcoin. Sekarang orang sibuk beli NFT pula. Saya pun tak berapa faham lagi NFT ni. Kalau boleh guna digital currency ni untuk beli physical product, satu hari nanti mungkin kita tak simpan duit dekat bank dah. Mungkin investment kita nanti adalah beli rumah dekat dalam game GTA ke, manalah tahu. Tapi yang pastinya bukan sekarang lah. Cuma tak mustahil benda ni akan berlaku. Jadi korang rasa idea Mark Zuckerberg ni gila tak? Ke biasa-biasa je sebab kalau dia tak buat pun orang lain akan buat? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.